Okey, aku nak cakap pasal satu benda yang berlaku bulan lepas ni macam tak ramai orang perasan. Pada bulan Oktober, Kementerian Sumber Manusia telah mengumumkan bahawa terdapat seramai 2.7 juta pekerja asing kat Malaysia. Angka ini sebenarnya 300,000 lagi ramai dari jangkaan diorang untuk 2023. Nombor ni cuma termasuk jumlah pekerja asing yang sah je tau. Kalau ikut anggaran Badan Migrasi UN, ada lebih kurang 1 hingga 3 juta lebih pekerja asing yang tak ada dokumen sah kat Malaysia. Selalunya bila kita dengar cerita pasal pekerja asing kat negara ni, kita biasa dengar orang cakap pasal cara dia orang masuk, iaitu sama ada dia orang masuk secara sah atau tak sah. Tapi jarang pula dengar pasal siapa yang mula-mula bawa atau jemput atau bagi dia orang kebenaran untuk masuk negara ni. Kalau korang nak faham topik ni secara lagi mendalam, ada dua jenis migran asing yang korang kena tahu. Yang pertama, migran yang diseliduk masuk atas kerelaan sendiri, dan kedua, mangsa pemerdagangan manusia yang kena tipu dengan ejen atau sindiket-sindiket buruh paksa. Contohnya, dalam satu laporan UN ni, ada pekerja Bangladesh diminta bayar antara 4 ke 5 ribu US dollar seorang, iaitu lebih kurang RM20,000 kepada orang tengah yang janji akan tolong diorang pindah ke sini. Walaupun undang-undang kita benarkan orang tengah ni charge pekerja asing sebulan gaji diorang, berapa kerat je pekerja asing kat Malaysia yang dapat gaji sebulan RM20,000? Kalau ikut standard antarabangsa, biasanya kalau ada apa-apa kos cari kerja, sepatutnya majikan lah yang bayar kos tu. Bayangkan kalau setiap kali korang apply kerja kat Jobstreet atau LinkedIn, korang kena bayar RM5. Kalau macam tu, baik diorang biar je job tu buka selama-lamanya semata-mata untuk kutip diorang yang korang bayar untuk apply. Dah tu, ramai pekerja asing ni pun terpaksalah ambil hutang gila babeng nak bayar orang tengah, sebab kalau diorang kaya, tak adalah dia orang cari kerja kat Malaysia. Lepas tu sampai je kat sini dengan hutang yang bertimbun, sesetengah majikan pula rampas pasport diorang sebab tak nak diorang lari. Kena pula orang tengah tu sebenarnya penyelundup. Pekerja asing ni dah jadi pendatang asing tanpa izin, lepas tu nak minta tolong polis pun dah tak boleh. Kesudahannya, jadilah diorang ni buruh paksa kat Malaysia, terperangkap kat negara orang dan kerja semata-mata untuk bayar hutang. Kalau dah terperangkap dan ditipu macam ni, sepatutnya dia mangsa lah kan? Masalahnya, menurut laporan Pemerdagangan Manusia Amerika Syarikat, kerajaan Malaysia tak bezakan dua-dua kes ni. Setakat Januari tahun ni, terdapat lebih daripada 15,000 migran yang kini berada dalam tahanan Jabatan Immigration, termasuk lebih daripada 1,000 kanak-kanak. Kita tak tahu sama ada migran yang kena tahan ni memang niat nak masuk secara tak sah, ataupun diorang tak sedar yang orang tengah tu tipu diorang. Dalam kata lain, kita orang sebenarnya tak tahu sama ada diorang ni mangsa pemerdagangan manusia atau pendatang asing tanpa izin yang datang secara sukarela. Yang kita tahu, sepanjang 2021, kerana cakap cuma ada 100 kes pemerdagangan manusia yang dikenal pasti. Daripada 100 kes ni pula, cuma 21 je yang dijatuhkan hukuman bersalah, dan pada 2022, 157 kes telah dibawa ke mahkamah, tapi cuma 113 dijatuhkan hukuman. Sebenarnya bilangan ni sangat rendah. Sebab tu dalam laporan Pemerdagangan Manusia tadi, Malaysia selalunya diletakkan dalam kategori paling teruk, tak pun kedua paling teruk antara negara-negara yang menghadap masalah ni. Ke Asia Tenggara pun, ranking kita kedua paling corot lepas Myanmar yang sekarang ni tengah hadap perang dalaman. Jadi, poin semua ni adalah, kali bila korang baca atau tengok berita polis buat serbuan dan beratus-ratus pekerja asing kena tahan, cuba korang tanya soalan, kenapa kita jarang nampak berita polis tangkap orang-orang tengah, majikan-majikan dan ejen-ejen yang jadi sebab diorang berada kat sini secara tak rela pada mulanya.